Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya Nurul Zahira Razi. Cadangan melaksanakan kajian penggunaan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga alternatif negara belum dimuktamadkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sebahagian kajian akan dilakukan melibatkan kebolehlaksanaan termasuk sama ada tenaga itu sesuai atau tidak dilaksanakan di negara ini. Dan sebahagian kajian yang kita nak buat ialah kebolehlaksanaan peringkat awal untuk study sama ada nuklear sesuai ke tidak untuk dilaksanakan di Malaysia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan ladang solar terapung antara fokus projek Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR bagi mencapai sasaran gas rumah hijau sifar bersih seawal 2050. Kerajaan komited menangani jenayah dalam talian bagi memastikan platform media sosial selamat untuk semua, terutamanya kanak-kanak dan keluarga. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata perbincangan bersama Meta diteruskan mengenai penguatkuasaan pelesenan platform media sosial. Syarikat itu juga ditegur kerana masih gagal menangani jenayah pedofilia dan pengantunan kanak-kanak khususnya di platform Facebook. Menurut Fahmi, Meta perlu lebih proaktif dalam membantras kumpulan di akaun media sosial Meta yang menjurus kepada aktiviti jenayah seksual tersebut. Perbincangan diadakan berkisar kepada kesiapsiagaan semua pihak bagi penguatkuasaan pelesenan platform media sosial dan sistem pemesejan internet bermula 1 Januari tahun depan. Meta bersetuju menyediakan maklum balas kepada draft kod tata laku yang diterbitkan pada 22 Oktober lepas, selain mengadakan perbincangan lanjut dengan MCMC pada awal minggu depan untuk meneliti beberapa aspek dengan lebih terperinci. Program Perumahan Rakyat akan dijenamakan semula sebagai Program Residensi Rakyat PRR mulai tahun hadapan. Ia sekaligus mengurangkan stigma dan persepsi negatif komuniti PPR sedia ada serta meningkatkan imej perumahan di bawah KPKT. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata keluasan lantai minimum bagi PRR ditetapkan pada 750 kaki persegi dengan harga jualan bermula RM60,000 seunit. PRR kawasan bandar dikekalkan sebagai aset kerajaan untuk disewa, manakala pinggir bandar pula boleh dipertimbang bagi tujuan pemilikan. Sudah sampai masa kita naik taraf dari PPR menjadi PRR, Program Residensi Rakyat, menunjukkan 32 langkah pembaikan. KPKT telah pun menetapkan pembinaan 500,000 unit. 500,000 unit rumah mampu milik. Menjelang penghujung RMK12. Dasar hari ini masih sewaan. Dia terpulang. Sekiranya kita ada bajet yang besar, mungkin pada masa yang akan datang, kita akan bina untuk dijual. Pelantikan Malaysia sebagai Presiden Assembly of Parties AOP Akademi Anti Rasuah Antarabangsa IACA, penghormatan besar kepada negara. Ia membuktikan kesungguhan usaha kerajaan madani membantras rasuah di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pelantikan itu juga pengiktirafan masyarakat antarabangsa terhadap pendirian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu rasuah. Menurutnya, pelantikan bersejarah itu merupakan kali pertama Malaysia diamanahkan untuk memegang jawatan tertinggi dalam AOP IACA. Datuk Seri Azalina dilantik Presiden AOP IACA bagi sesi ke-13 dalam perhimpunan AOP yang diadakan di Vienna. Sebagai Presiden, beliau akan memimpin Biro AOP serta ahli daripada 77 negara dan 4 pertubuhan antarabangsa dalam pembentukan dasar dan strategi IACA. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki turut dilantik semula sebagai anggota Board of Governors IACA bagi sesi 2024-2027. Saudara-saudari, ini yang Deepavali Nal Patukal. Bagi Pak
seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia selamat menyambut Hari Kebesaran Deepavali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nandri. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri bermula 2 Disember ini dan atas 25 tuduhan kes 1MDB. Perintah bela diri melibatkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah sama. Hakim Datuk Colin Lawrence sekirah membuat keputusan berkenaan setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas Perdana Menteri itu bagi semua pertuduhan pada akhir kes pendakwaan. Mahkamah juga mendapati pertuduhan adalah sah dan betul dari segi undang-undang. Bagi semua 21 pertuduhan pengubahan wang haram, kesalahan tersebut memenuhi kriteria di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Mengenai dakwaan pihak pembelaan bahawa pertuduhan adalah cacat, berulang dan tidak jelas, mahkamah mendapati waktu serta tempat yang dinyatakan dalam pertuduhan memenuhi semua kriteria perundangan di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan di reman 4 hari. Permohonan reman itu dikemukakan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya dan dibenarkan Majistret Iza Zulaikha Rohanuddin. Lelaki berusia 30-an itu ditahan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM kemarin. Siasatan awal mendapati syarikat berkenaan merupakan sebuah syarikat yang tidak aktif di negara ini sejak 8 tahun lepas. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpengkalan di Singapura. Ia juga dikatakan telah menerima kontrak perbekalan baja berjumlah 15,000 tan atau kira-kira 60 juta ringgit pada 2022. Pemberian kontrak sangat meragukan dan ia dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara runding terus atas alasan pembelian darurat. Susulan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2024 bermula 24 Oktober sehingga 3 November 2024. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Salih berkata, sepanjang tempoh itu sebanyak 6 tindakan undang-undang telah diambil terhadap peniaga yang ingkar. Ia melibatkan sitaan bernilai RM440 serta jumlah kompaun sebanyak RM900. Tindakan undang-undang melibatkan 1 kes menjual melebihi harga maksimum dan 5 kes gagal menggunakan tanda harga khas merah jambu. Menerusi kenyataan KPDN, pelaksanaan skim bertujuan menstabilkan harga barangan semasa permintaan dijangka meningkat menjelang atau semasa perayaan dan selepas perayaan. Sehingga 29 Oktober 2024, sebanyak 942 pemeriksaan telah dijalankan ke atas premis perniagaan di seluruh negara, merangkumi 11 pemeriksaan ke atas premis borong dan 931 ke atas premis runcit. Baik saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti merdeka.